Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Anak-anak kita ni sebenarnya mereka berhadapan dengan suatu situasi yang kita sendiri tak pernah alami. Sewaktu kita di bangku sekolah dulu, saya masih ingat keluar main pada pukul 5, balik pukul 7, itu perkara biasa. Tapi sekarang ini mereka terpaksa berdepan dengan skrin, mereka terpaksa membuat ulang kaji melalui skrin dan juga homework yang diberi kepada mereka ni agak membebankan pada saya. Dan ini juga dikongsikan, pandangan yang sama dikongsikan oleh ibu bapa, oleh pengajar, bagaimana sistem rutin mereka itu berubah sama sekali. Kena bangun terlalu awal untuk lihat apa yang online, apa yang dalam talian, apa yang offline di luar talian, dari segi penggiliran gadget dan sebagainya. Jadi keperluan untuk menyesuaikan diri ini sedikit sebanyak mengganggu ataupun memberi kesan kepada emosi kanak-kanak ataupun pelajar itu sendiri. Saya tabik spring lah kepada semua anak-anak kecil yang berada di bawah umur 12 tahun. Betul. Kita santuni bagaimana untuk memberi kaunseling dan bagaimana kaunseling ini boleh membantu mereka sebenarnya menjalani momen sukar di dalam PDPI ini. Dan kita bersama dengan tetamu kita di studio. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita ucapkan pada Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Hal Ehwal Murid dari bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia, Puan Nur Mazwin Yahya yang sudi bersama kami pagi ini. Terima kasih Puan Nur. Sama-sama. Dan saya bila kami buka topik sebegini, Puan, ya, banyak sebenarnya feedback, maklum balas, pengalaman, soalan diberikan oleh ibu bapa dan juga penjaga dalam situasi ini. Tapi dari pihak pendidikan itu sendiri, apakah masih wujud lagi khidmat kaunseling dari sekolah walaupun kita tidak berada di sekolah secara fizikal? Okey, Terence dan juga Zaliha, sebenarnya perkhidmatan bimbingan kaunseling memang ada di sekolah, ya, dari dah lama dah, ya, dan perkhidmatan itu berkekalan sampai sekarang, dan cuma situasinya berbeza. Kalau dulu perkhidmatan kaunseling ini kita buat secara bersemuka, sekarang ni kita dah tak boleh buat bersemuka sebab murid-murid tak datang ke sekolah, tapi kita masih lagi menjalankan perkhidmatan kaunseling ini secara dalam talian, ya, ada banyak kaedah yang kita jalankanlah, dan guru bimbingan kaunseling sentiasa menjalankan fungsi mereka untuk memastikan kesejahteraan mental dan juga kebajikan murid dijaga. Jadi bagaimana untuk murid yang berada di bawah umur 12 tahun ini sebenarnya disantuni oleh guru kaunseling, sedangkan mungkin mereka tidak tahu, mereka tertekan, tapi sampai satu tahap mereka menghadapi situasi yang seperti yang kita lihat dalam gambar di belakang tu, burnout. Bagaimana untuk membantu anak-anak kecil ni? Okey, sebenarnya dalam perkhidmatan bimbingan kaunseling di sekolah, ya, kita ada berbagai kaedah, ya, tengok kepada target grup kita lah, ya, sama ada murid ini sekolah menengah ataupun di sekolah rendah. Bagi murid di sekolah rendah, macam Terence kata tadi, di bawah usia 12 tahun, memanglah kita perlukan bimbingan yang lebih kepada mereka. Sebabnya kadang-kadang mereka tak tahu macam mana nak meluahkan perasaan, bagaimana nak meluahkan emosi. Tetapi kita ada cara yang tersendiri. Contohnya, kalau dalam bimbingan kaunseling, mungkin kita jalankan sesi dari segi art terapi, ya, ataupun dari lukisan tu dia akan meluahkan apa yang mereka rasa. Itu mungkin antara satu kaedah lah. Sebenarnya banyak lagi kaedah yang tentu yang kita jalankan. Kita buat juga sesi talian psikososial, maksudnya kita bertanya khabar kepada ibu bapa dan juga kita adakan ruang-ruang aktiviti kepada mereka ini supaya mereka seronok dan tidak rasa bosan di rumah. Walaupun mereka tidak berada, pasti rindukan suasana convention itu, dan juga difahamkan barangkali September nanti akan kembali ke rutin seperti biasa, mengikut keadaan nanti. Bagaimana pula sokongan, apakah mereka masih ada, bagaimana untuk kita melihat tanda-tanda awal kanak-kanak ini memerlukan sahutan sedikit ataupun perlu mendapat perhatian daripada pihak kaunseling sekiranya mereka tidak mahu meluahkan kepada ibu bapa? Okey, sebenarnya buat pengetahuan masyarakat di luar sana bahawa perkhidmatan bimbingan kaunseling di sekolah, kita menjalankan satu program, iaitu program Minda Sihat Kebiasaan Baharu. Ya, program Minda Sihat ini sebenarnya dah lama kita jalankan, tahun 2013 lagi, dengan bantuan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sekarang ni kita dalam norma baru, kita pun buat program Minda Sihat
kebiasaan baru. Jadi dalam program ini kita ada 2 cara. Satu, promosi minda sihat. Satu lagi ialah saringan minda sihat. Jadi macam Zaliha kata tadi, untuk mengetahui sama ada murid ini terkesan ke tidak, emosi dia dan sebagainya. Jadi kita ada saringan minda sihat di mana kita ada instrumen-instrumen yang kita jalankan kepada murid tahun 5, 6 sehinggalah ke tingkatan 6. Ada banyak instrumen. Jadi instrumen ini boleh diakses oleh ibu bapa ataupun terhad kepada guru, kerana dalam keadaan sekarang ni rasanya ibu bapa yang lebih banyak meluangkan masa bersama dengan anak. Okey, sebenarnya guru bimbingan kaunseling kita sekarang ni ongoing. Ya, sekarang ni proses masih berjalan di mana kita menyebarkan alat psikometrik ini kepada murid-murid dan juga boleh dibimbing oleh ibu bapa sebenarnya. Ya, kerana mungkin dalam keadaan bersemuka, guru bimbingan kaunseling boleh membantu. Ya, sekiranya mereka tak faham soalan item yang telah dikemukakan. Tapi di rumah mungkin ibu bapa boleh membantu mereka untuk menjawab soalan itu. Memang mereka wajib menjawab soalan itu supaya kami dapat data untuk kita membuat intervention atau intervensi. Sebab saya tengok senarai homework anak saya, 18 homework. Di dalam Google Classroom itu 18 homework. Dan walaupun ada tempoh untuk disiapkan yang disertakan bersama, namun macam jumlah itu begitu besar. Macam nak buat tesis. Macam buat tesis. Jadi pandangan Puan Nur Mazwin berkaitan dengan keseluruhan cara pengagihan kerja untuk anak-anak ni, dan anak saya baru 10 tahun. Jadi Okey, anak terus umur 10 tahun ya. Okey, sebenarnya dalam PDPR ni dia ada pelbagai kaedah ya. Sebenarnya secara online, secara offline dan juga hybrid, gabungan atau juga secara offsite. Ya. Jadi guru-guru sebenarnya boleh menggunakan beberapa kaedah ini. Ya. Bukanlah sentiasa online kan. Kadang-kadang ada tahap dia juga, macam murid sekolah rendah ni dia tak boleh lama sekarang online. Mungkin selepas online 1 jam, mungkin selepas itu ada tugasan. Jadi mungkin itu boleh mengurangkan tekanan kepada murid-murid inilah. Dan kita sebenarnya Kementerian Pendidikan bukanlah target untuk mencapai yang sepatutnya semasa bersemuka, tetapi ialah yang asas, ya, yang sepatutnya asas sains, asas matematik untuk murid sekolah rendah ni yang kita tekankan ialah hanya asas saja supaya mereka tidak tertinggal. Tapi sebenarnya PDPR ni kita masih lagi dalam proses untuk tambah baik lagi, insya-Allah. Ada ibu bapa yang juga berkongsi, tidaklah semuanya begitu. Ada yang anak-anak sudah tahu jadual bagaimana. Pukul berapa nak kena bangun, pukul dah standby dekat meja masing-masing, ruang kerja masing-masing. Cuma satu lagi yang masih lagi dibangkitkan oleh ibu bapa, penjaga dan juga guru-guru anak-anak, bila gadget itu tidak mencukupi. Dari segi emosi mereka ini, sekiranya ada abang atau kakak yang PMR ke SPM ke, ataupun peperiksaan yang besar-besar lah. Prioriti keutamaan itu akan berubah. Tak apa, bagi abang exam. Seolah-olah yang kecil ini tidak penting. Jadi dari segi emosi itu bagaimana untuk memastikan mereka masih bermotivasi walaupun terpaksa bergilir dengan kekangan gadget yang ada? Betul. Sebenarnya memang dalam pengetahuan kita, dalam pengetahuan KPM, bahawa gadget ini antara satu kekangannya, ya. Gadget, pelan data, kan? Dan macam Zalia kata tadi, berkongsi. Dan tentunya prioriti ataupun keutamaan bagi mereka yang kelas peperiksaan. Kan? Tetapi sebenarnya ibu bapa boleh melihat sebenarnya ada banyak cara yang telah dibuat oleh KPM. Contohnya didik TV, ya. Kalau TV1 ni, kalau RTM ada OK, TV OK. Dan Astro juga ada Astro 601, 603. Jadi ada banyak sebenarnya platform, dan sebenarnya murid-murid kita ada satu akses iaitu dipanggil Delima. Delima ni sebenarnya ada banyak video yang boleh dilihat daripada prasekolah sehinggalah ke tingkatan 6. Maknanya murid kita boleh akses nak belajar tentang apa. So mereka tak perlulah gadget, tetapi boleh melihat dari segi televisyen. Dan sebenarnya parents atau ibu bapa boleh menyusun atur. Kalau abang perlukan gadget buat masa ni, so anak yang kedua dan ketiga mungkin boleh melihat televisyen, didik TV dan sebagainya. Sebab bagi saya ibu bapa dia mungkin ada keutamaan dia.
Tetapi bagi anak-anak yang nak belajar, kita kena galakkan dan ada beberapa cara. Itulah saya katakan, maknanya platform tu tidak semestinya melalui gadget, tetapi dekat televisyen ada, di talian-talian lain pun ada. Jadi untuk anak-anak yang sangat kecil ini, yang memerlukan masa rehat di antara sesi pembelajaran, adakah ia ditekankan kepada semua sekolah ataupun adakah ia ikut budi bicara setiap sekolah? Oh tak, memang kita tekankan. Dalam PDPR sebenarnya kita ada masa untuk rehat. Bukanlah waktu semuanya online semua kan. Dia ada waktu rehat yang tertentu dan juga dalam tempoh satu subjek, guru bimbingan kaunseling ini biasanya mereka akan masuk untuk mereka membuat exercise, teknik relaksasi. Itu bergantung pada kreativiti guru bimbingan kaunseling di sekolah tersebut. Tapi apa yang saya dapati, guru kaunseling memang mereka proaktif. Mereka ada video, mereka ada informasi mengenai pusat stres, macam mana nak relaksasi, dan mereka ada video-video pendek untuk kita selitkan dalam tempoh PDPR tu. Macam sekolah anak saya, guru kaunseling dia buat teknik relaksasi. In between satu tempoh PDPR tu, dia buat satu relaksasi, macam mana nak tarik nafas, kemudian macam mana nak petik jari, semua. Jadi dia sangat, maksudnya anak-anak saya macam suka, teruja. Apa lepas ni cikgu kaunseling dia buat macam tu, in between tu. Ada situasi Puan bila mana para pelajar ini tidak mahu bercakap dengan kaunselor tetapi lebih selesa bercakap dengan kawan-kawan sendiri. Ya, betul. PRS masih signifikan dalam situasi sekarang? Ya, betul. Memang itu kita perkasakan. PRS ialah pembimbing rakan sebaya yang ada di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Dan PRS ini memang kita beri mereka, kita ajar mereka kemahiran-kemahiran asas kaunseling dan juga kemahiran komunikasi. Sebabnya, ialah macam kita kan, rakan sebaya tu antara yang kata kuat lah. Dia mempengaruhi individu ni. Mereka kalau tak judgemental. Ya. Kan kadang-kadang bila cakap dengan mak marah. Ataupun cakap dengan bapa kata, masalah saya lagi besar. Kan? Tapi dengan rakan-rakan mereka boleh share, berkongsi perasaan, meluahkan emosi. Jadi PRS memang kami perkasakan dan kita ada hashtag kita kan sahabat. Jadi kita laungkan hashtag ini untuk PRS ini membantu rakan mereka empati, cakna terhadap rakan-rakan mereka, sebab kadang-kadang mereka inilah yang memberi informasi kepada guru bimbingan kaunseling. Contoh kebajikan tampah dan tempoh pandemik ni, ramai murid yang terkesan disebabkan ibu bapa meninggal dunia disebabkan COVID-19 kan. Satu perkara yang sangat sedih lah. Dan PRS ini yang tahu, cikgu, murid sini-sini, bapa dia meninggal semalam kena COVID. Jadi guru bimbingan kaunseling akan terus buat cakna, kita buat ziarah psikososial ke rumah mangsa ikut SOP yang tertentu untuk bertanya khabar dan juga untuk memberi bantuan. Selain daripada itu, ada juga yang terkesan dari segi ekonomi. Jadi mereka mungkin tidak dapat sediakan keperluan gadget yang menjadi peranti utama untuk PDPR ini. Bagaimana pihak sekolah membantu ataupun bagaimana guru kaunseling dapat membantu di sini, terutama sekali melihat kepada anak yang mahu belajar tapi tidak ada kelengkapan yang diperlukan? Okey, sebenarnya guru bimbingan kaunseling ni memang dia memang mereka cakna dan mereka pergi dan mereka dapatkan data. Murid ni mungkin murid yang miskin tegak, B40 kan. Jadi perkara ini memang ada dalam data sekolah dan di situ kita guru-guru akan membuat kajian, membuat survey siapa yang tak ada peranti, dan sebenarnya KPM kita ada Yayasan Hasanah yang membantu untuk memberi peranti lah, dan sekarang ni on proses untuk memberi peranti tersebut, dan juga ada NGO yang bermurah hati untuk membantu juga. Jadi sebenarnya guru bimbingan kaunseling ni mereka selain dah jaga kebajikan emosi, mereka juga menjaga kebajikan dari segi macam Terence kata tadi, kurang peranti, tak ada data. Actually guru-guru kita di luar sana
mereka unsung hero. Kalau misal kata murid tak ada data, mereka belikan data. Kalau murid tak ada peranti, modul-modul yang mereka jual, duit jam modul, mereka akan belikan peranti pada murid mereka. Ini memang ada di seluruh negara dan mereka berkongsi dengan kami di KPM bahawa itulah yang mereka buat untuk membantu murid-murid. Kita sememangnya sangat berterima kasih dengan jasa pendidik kita. Tak nak pula menambah lagi tugas mereka, tapi disebabkan fitrah ataupun kebiasaan mereka dengan sesetengah pelajar yang memang menjadi anak didik mereka buat bertahun-tahun. Apakah kadang-kadang para pelajar ini juga pergi kepada guru yang bukan guru kaunseling untuk meluahkan masalah mereka? Okey, sebenarnya macam kita sendirilah. Kita selesa untuk bercakap dengan siapa. Ya. Kan? Jadi mungkin kalau murid ini mungkin dia rasa macam guru kaunseling tu macam jauh daripada dia. Tapi dia contoh Cikgu Zaliha namanya. So dia rasa Cikgu Zaliha ni mendengar sebab kadang-kadang guru kelas ni lebih memahami. Jadi dia akan bercakap dengan Cikgu Zaliha untuk meluahkan perasaan dia. Jadi mungkin dan Cikgu Zaliha akan beritahu dengan guru kaunseling apa masalah murid ini. Kalau berkaitan dengan kesihatan mental, dia akan rujuk. Tapi kalau mungkin masalah contoh kebajikan, macam tadi peranti tak ada, mungkin cikgunya boleh usaha sendiri sebab guru-guru kita ini memang sangat prihatin. Cuma kadang-kadang dengan siapa dia selesa tu dan kita pun maklum kepada guru-guru, bagi murid yang ingin meluahkan perasaan, kita dengar. Kita dengar, kita prihatin dan kemudian kalau kita tak dapat untuk tangani, kita rujuk pada guru kaunseling. Guru kaunseling sedia membantu. Kita mempunyai satu sistem persekolahan yang pelbagai. Jadi adakah guru kaunseling ataupun peranan guru kaunseling ini juga wujud dalam SJKC, SJKT dan sekolah agama seperti mana ia wujud dalam sistem aliran nasional? Okey, sebenarnya di KPM kita ada 10,224 buah sekolah. Sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan guru bimbing kaunseling sebenarnya ada baik di sekolah SRJKC, SRJKT, sekolah agama, semua ada. Cuma kalau di sekolah pramurid, mereka tak ada guru kaunseling sepenuh masa, tetapi ada guru kaunseling yang dilantik secara dalaman. Sebab guru kaunseling ini ada banyak fungsi dia di sekolah, antaranya mereka menjalankan alat psikometrik tadi. Sebab bila alat psikometrik ini kita jalankan, baru kita dapat data untuk kita lakukan intervensi. Kan? Jadi itu sebabnya setiap sekolah memang ada dan mengikut nisbah. Kalau di sekolah menengah, satu guru bimbang kaunseling kepada 500 pelajar murid. Dan kalau sekolah rendah, satu guru kaunseling kepada 350 orang murid. Dia ada nisbah dia. Baik, harapan kami semoga keperluan kaunseling ini terus disampaikanlah perkhidmatannya kepada murid-murid yang memerlukan. Kerana seperti yang kita sedia maklum, ini adalah suatu suasana yang mencabar, bukan sahaja untuk ibu bapa tapi juga untuk murid-murid yang sedang mengharunginya. Dan bagaimana dia sebenarnya menggalakkan kita untuk tampil dan mengakui ada satu masalah ataupun situasi yang perlu dilakukan. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Cepat Dr. masa berlalu. Kalau biasanya kita nak tanyakan banyak lagi barangkali di kesempatan seterusnya.